الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lara seperti menggunakan telefon berbual-bual. Tumpukan perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bumi Palestin kembali bermandi darah. Bedilan bom kembali memecah keheningan alam. Hujan peluru kembali menghantui seluruh warganya. Kebangkitan rakyat Palestin ketika ini sudah pastinya kerana ledakan perasaan yang ditekan sejak sekian lamanya dan demi kecintaan mereka kepada tanah air mereka. Isu Palestin bukanlah isu baru. Bahkan sejak berpuluh tahun mereka hidup dalam ketakutan, penindasan dan kekejaman rejim Zionis Israel di tanah air mereka sendiri. Anak-anak kecil, kaum wanita, orang awam dibunuh sewenang-wenangnya. Mereka tidak mendapat kebebasan, pendidikan, kesihatan dan keperluan hidup dengan sempurna. Kemudahan elektrik, air, bekalan makanan disekat masuk ke Palestin oleh Israel yang disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, isu di Palestin bukanlah isu negara dan agama semata-mata. Bahkan jika dilihat dari kacamata insani, ia merupakan isu kemanusiaan sejagat yang boleh dinilai daripada naluri kemanusiaan. Maka setiap jiwa yang memiliki sifat peri kemanusiaan pastinya tidak tahan melihat saban hari ada sahaja serangan, pencerobohan, pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Serangan roket yang dilakukan ke wilayah yang dijajah Israel oleh pejuang Palestin merupakan tindak balas dari kezaliman, penindasan dan pembunuhan yang berterusan rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Kecanggihan teknologi ketenteraan yang dimiliki Israel pula bukan penentu kekuatan mereka, kerana mereka tidak dapat mengesan pergerakan dan serangan yang dilakukan. Mungkin ada sebahagian yang berpendapat bahawa tidak wajar bagi Hamas untuk melakukan serangan tersebut. Namun ketahuilah bahawa serangan yang dilakukan itu hanyalah secebis dari pengalaman kesengsaraan hidup yang dilalui hampir setiap hari, bahkan bertahun-tahun lamanya oleh seluruh penduduk Palestin dan Gaza khususnya. Al-Quran telah merakamkan bahawa kaum Yahudi merupakan kaum yang paling dahsyat ganasnya dan melampau dalam memerangi para rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah
wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Maksudnya, dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kebapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah ataupun perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh para nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Mereka mendakwa bahawa penduduk Palestin telah menganiaya mereka dengan serangan tersebut. Namun hakikatnya tindakan mereka lebih teruk lagi. Mereka mengebom tempat-tempat awam seperti rumah kediaman, sekolah, hospital, masjid dan sebagainya. Dunia membisu ketika ratusan bahkan ribuan rakyat Palestin terbunuh oleh kekejaman rezim Zionis Israel. Kini penduduk Israel lari bertempiaran menyelamatkan diri, bahkan menyingkap sikap pengecut mereka yang sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'in judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dengan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu, melainkan di kampung-kampung yang terbentang, yang berbenteng kukuh, atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenarnya yang memberi kebaikan kepada mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka berjuang demi Palestin tercinta dan semangat untuk mati syahid pada jalan Allah. Perjuangan penduduk Palestin mempertahankan negara mereka merupakan suatu pembuktian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebut yang diriwayatkan daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min lawwa'a hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Maksudnya, akan sentiasa wujud daripada umatku sekumpulan yang terus menegakkan kebenaran dan tegas mendepani musuh, tidak memudaratkan perjuangan mereka walaupun dipinggirkan dan dirintangi kesusahan, melainkan semua itu hanyalah ujian sehinggalah datang ketentuan Allah. Mereka akan tetap sedemikian. Sahabat bertanya, di mana mereka itu? Baginda menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan di kawasan sekitarnya. Kita semua bertanggungjawab membela dan mempertahankan bumi Palestin. Bagaimana pula caranya? Sedangkan kita semua berada di sini. Sudah tentu setidak-tidaknya kita menyatakan sokongan terhadap rakyat Palestin dengan memanjatkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka sentiasa diberi perlindungan, keselamatan dan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh nyata mereka. Selain itu juga, kita boleh menyalurkan sumbangan kewangan kepada tabung-tabung Palestin yang diakui kesahihannya. Penduduk Palestin berhak menikmati kebebasan dan kemerdekaan di tanah air mereka sendiri. Hidup dalam penjara terbuka bukanlah sesuatu yang indah dan mengasyikkan. Maka
Wahai saudara-saudaraku sekalian, demi bumi Palestin, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan seluruh penduduk Palestin dan membebaskan mereka segera dari cengkaman rejim Zionis Israel. Hanya kepada Allah jugalah sebaik-baik tempat memohon perlindungan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين ومصلحين واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة. Kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang Tuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, wakadzalika sahibil fakhamah Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Petua Negeri Pulau Pinang. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba' wal ghala' wal riya wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون